Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar dan penonton yang sentiasa bersama dengan kami dalam program e-Hadis Anjuran Pergas yang bersiaran langsung dari Paradise at Pergas. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk ikuti perbincangan hadis kita pada malam ini. Namun sebelum itu, suka untuk saya raikan teman-teman yang sudah bersama dengan kita pada malam ini. Okey, boleh saya lihat siapa yang bersama dengan kita pada malam ini? Okey, kita ada Kak Aisyah Taha kita yang memberikan salam kepada kita di situ. Okay, Kak Aisyah kata apa tu? Kak Aisyah, Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Dia kata kan. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, mudah-mudahan ya Kak Aisyah, terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Dan siapa tadi? Mula-mula sekali Kak Zah, Kak Nurza Musa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Zah kerana bersama dengan kami pada malam ini. Kak Noh juga ada di situ. Kak Noh, Assalamualaikum Ustazah dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Kak Som. Kak Som juga memberikan salam kepada kita. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Liza juga turut bersama dengan kami pada malam ini. Okey. Yang mana dia kata apa tu Liza? Sama juga. Ni copy paste ke daripada awal ni semua ni? Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Cik Salimah. Oh, Cik Salimah macam jarang ya ada pada malam ni. Alhamdulillah hari ini ada Cik Salimah dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Diana Jailani. Terima kasih Diana kerana dengan kami pada malam ini. Assalamualaikum Ustazah, Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah semuanya. Itu juga ada Siti Aisyah Muhammad Zain. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Baik, Alhamdulillah pada malam ini semuanya ya kita bertemu sekali lagi untuk membincangkan hadis kita yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-11. Hadis kita yang ke-11 pada malam ini dia adalah hadis yang ringkas. Bertajuk tinggalkan keraguan. Jadi, boleh kita lihat slide kita. Hadis ini diceritakan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, jadi ini Ali Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib di situ, dianya berkata di sini, dia kata apa? Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ringkaskan hadisnya, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Apa maksudnya? Sebelum itu kita lihat ya di sini. Maksud daripada hadis ini, Al-Hasan, cucu Nabi Al-Hasan, dia kata begini, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Jadi ada sebuah hadis yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Tadi sebagaimana yang saya baca, Nabi pesan kepada kita. Da' di sini maksudnya ialah tinggalkan. Maknanya Nabi perintahkan kita untuk meninggalkan. Meninggalkan apa? Iaitu ma yuribuka. Ma yuribuka bermaksud ialah apa yang menjadi keraguan padamu. Hal-hal yang buat kita rasa bimbang,
kita tak sure kan, kita tak confident tentang perkara itu dan kita tak yakin tentang isu tersebut. Jadi Nabi ingatkan kepada kita, jika begitu keadaannya, da' maksudnya tinggalkan. Lalu Nabi suruh kita, bila kita dah tinggalkan perkara yang tadi tu, yang meragukan kita, Nabi suruh kita pergi kepada hal yang buat kita yakin, iaitu ila ma la yuribuka. Okey, yang bermaksud kepada yang tidak meragukan kamu. Saya kita tinggal terjemahan di situ, kepada apa yang tidak meragukan kamu. Jadi Nabi kata, kalau ada hal-hal yang kita rasa ragu, kita tak pasti, kita tak yakin tentang hal tersebut, tinggalkan ia, lalu kita pergi ataupun kita pilih hal yang buat kita yakin, hal yang menghilangkan semua rasa bimbang, rasa risau kita. Baik, di sini bila kita melihat kepada syarah hadis yang ringkas itu, di kalangan para ulama hadis, mereka menyatakan bahawa hadis ini ialah termasuk salah satu dari jawami'ul kalim. Okey, jawami'ul kalim. Apakah yang dimaksudkan dengan jawami'ul kalim? Di dalam bahasa Arab, bila kita kata kata-kata ini merupakan jawami'ul kalim, bermakna ia adalah perkataan yang ringkas. Sebab tu tadi saya kata hadis ni ringkas. Okay? Namun, dalam seringkas-ringkas perkataan itu, ianya mengandungi maksud yang begitu luas. Maknanya padat. Kan biasa kita kata, dia cakap hal yang ringkas tetapi very deep. Kan orang kata #deep ya Ustazah, begitu. Begitu. Bila Nabi SAW kebiasaannya dalam banyak hadis-hadis baginda, bukan hadis ini saja. Nabi biasa bila Nabi bersabda, baginda banyak menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas, yang mudah namun very deep. Okey, maksudnya di situ begitu dalam dan begitu luas. Sebab itu di kalangan para ulama, bila mereka melihat hadis ini, antaranya di sini saya memetik pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Dia kata apa? Hadis ini iaitu yang Nabi suruh kita tinggalkan hal-hal yang meragukan kita. Lalu kita pergi kepada perkara-perkara yang buat kita yakin, kita confident tentang hal itu. Perkara ini ataupun hadis ini, nasihat ini, pesanan ini, ianya adalah kaedah yang agung dalam kaedah-kaedah agama. Maknanya ada di kalangan para ulama, terutamanya ulama fiqh kita, ulama fiqh kita. Mereka menjadikan hadis ini sebagai pegangan untuk menentukan hukum hakam dalam agama. Kerana apa? Hadis ini mengajak kita untuk menjelaskan ketakwaan ataupun merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia dijadikan sebagai satu kaedah kerana hadis ini dia akan menyelamatkan kita daripada sesuatu yang gelap, yang mengandungi keraguan, ada kebimbangan dan ianya menghalang dari cahaya keyakinan. Maknanya bila kita berpegang kepada hadis ini, jika kita ada sesuatu isu dalam kehidupan kita yang kita rasa ianya meragukan, ianya membimbangkan, lalu kita ingat tentang hadis ini, kita tinggalkan perkara yang meragukan dan membimbangkan itu. Bila kita tinggalkan, ianya mengeluarkan kita daripada hal-hal yang gelap ataupun hal-hal yang samar-samar di situ, lalu kita akan terhindar daripada kegelapan-kegelapan ataupun isu-isu yang tak perlu dalam kehidupan kita. Sebab itu kebanyakan di kalangan para ulama, mereka menggunakan hadis ini untuk menentukan fatwa ataupun irsyad bagi membantu masyarakat Islam agar mereka ini keluar daripada hal-hal yang meragukan dan hal yang samar-samar. Baik, seterusnya kita lihat. Daripada hadis yang ringkas itu, kita boleh faham begini.
Nabi SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang syubhat. Boleh saya dapatkan maksud syubhat daripada para penonton yang bersama dengan saya pada malam ini? Sila letakkan di ruangan komen apakah yang dimaksudkan dengan syubhat. Okey, sila letakkan di ruangan komen apakah yang dimaksudkan dengan syubhat. Saya nak lihat jawapan daripada para penonton semuanya. Sebelum saya jelaskan, silakan. Mungkin Kak Aisyah tadi dengan kita kan, boleh letakkan di ruangan komen. Tadi ada Kak Zah, Kak Noh, kan, Cik Salimah, semuanya yang bersama dengan kita. Tadi ada Diana juga, Diana Jailani, saya nampak di namanya. Ataupun yang lain tadi tak tersebut nama. Siapa lagi? Siti Mariam di situ. Mungkin boleh silakan letak di ruangan komen. Kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan syubhat. Sebenarnya hadis ini, saya jelaskannya terlebih dahulu. Hadis ini dia adalah kesinambungan daripada hadis kita nombor 6. Dan saya tak ingatlah, mungkin tahun lepas kita bincangkan tentang hadis kita nombor 6 itu. Kalau sesiapa yang masih lagi ingat tentang hadis nombor 6, mereka akan tahu apakah yang dimaksudkan dengan syubhat. Kerana Ustazah dah pernah jelaskan tentang maksud syubhat itu. Jadi ada sesiapa yang boleh letakkan di ruangan komen? Kita akan lihat. D kata apa? Questionable. Okey. Boleh. Oh tadi ada siapa ni? Kak Som, minta maaf saya terlepas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di tengah-tengahnya. Oh, di tengah-tengahnya ya Kak Som, tengah-tengahnya tu macam mana? Okey. Tadi ada siapa? Ical Haji Taib. Ical ni lelaki ke perempuan? Mudah-mudahan perempuan ya. Okey, menjaga diri daripada was-was. Baik. Tadi dia kata apa? Questionable. Norazima, kesamaran ya mungkin di situ. Jawapan saya tak keluar ya admin di ruangan. Memang tak keluarkan ataupun macam mana? Tak keluarkan Okey. Minta maaf ya, tak keluarkan jawapan di situ. Sila lihat di ruangan komen saja ya. Kak Noh, patut saya tadi cari mana jawapan dekat skrinnya. Okey, Kak Noh kata apa? Kesamaran, tidak jelas hukumnya antara halal dan haram. Dikata apa tu? Syubhat is questionable in between. Okey. Kak Zah sebut yang meragukan. Ada sesiapa lagi yang nak berikan jawapan sebelum saya berikan penerangan? Kak Som, Kak Som bagikan jawapan. Kita tak puas hati dengan jawapan dia yang pertama. Dia letakkan jawapan dia yang kedua di situ. Keadaan yang samar-samar sama ada halal atau haram. Okey, kita lihat kepada slide kita ya. Di sini. Kita lihat begini. Syubhat. Kalau kita rujuk pada hadis kita yang ke-6. Nabi kata apa? Innal halala bayyinun. Perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Okey, halal adalah hal yang jelas, haram juga perkara yang jelas. Lalu Nabi SAW ingatkan kepada kita, wa bainahuma, umurun mushtabihat, antara keduanya kita ada halal tadi, kita juga ada haram. Yang Nabi kata kedua-duanya adalah perkara yang jelas, okey? Dan di tengah-tengahnya di sini Nabi kata apa? Ianya adalah umurun mushtabihat, iaitu perkara-perkara yang syubha. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang mana perkara yang berada di tengah-tengah ini yang kita kata ianya adalah hal syubhat tadi. Okey. Hal ini adalah samar-samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tak semua orang dapat pastikan adakah perkara yang samar-samar itu sama ada ianya halal ataupun ianya haram. Jadi, Nabi ingatkan lagi sekali kepada kita di dalam hadis itu. Okay, hadis yang ke-6 ya saya bacakan. Famanittaqa, siapa yang menjaga dirinya. Okay, famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi.
Siapa yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara syubhat itu. Yang tadi ada kata in between, questionable, kan, kesamaran, yang tak tahulah mana satu. Sebenarnya maksudnya questionable tu ialah kita mempersoalkan adakah ianya halal ataupun ianya haram. Kalau kita kata sama-sama, sama-sama ni maksudnya lah halal ke haram? Itu maksudnya. Jadi sekarang Nabi kata, siapa yang jaga diri mereka daripada hal yang berada di tengah-tengah itu tadi, yang kita tak pasti adakah ia halal ataupun ianya haram. Nabi sebutkan dalam hadis itu, dia adalah orang yang mana menjaga agamanya dan juga maruah dirinya. Maknanya dia jaga agama dia, diri dia, supaya tak termasuk pada hal yang dia tak pasti itu tadi. Lalu Nabi ingatkan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang menempatkan diri dia pada perkara-perkara yang haram, maka dia menempatkan diri dia dalam hal yang siapa yang menempatkan diri dia dalam hal yang syubhat, itu datang dulu. Dia menempatkan diri dia dalam hal-hal yang haram. Kerana perkara yang syubhat ini dia lebih dekat kepada hal yang haram. Sebab itu Nabi tadi kata apa? Tinggalkan. Kalau kita tak pasti, kita bimbang, kita tak yakin adakah ia halal ataupun haram, dan kita pun cubalah cari fatwa ataupun irsyad, kan, kita tengok alamak tak ada lagi lah dikeluarkan hal ini. Biasanya hal yang samar-samar ni, kan, kalau ikut konteks kita di Singapura ini, kebiasaannya lah Majlis Agama Islam Singapura, iaitu the Office of Mufti, kita biasanya akan keluarkan irsyad ataupun fatwa untuk membantu masyarakat dalam beramal dalam hal-hal yang sebegini. Tapi kalau kita tidak jumpa lagi tentang kehalalan ataupun keharaman, hal itu yang dibentangkan kepada kita ataupun yang diberitahu kepada kita, maka terbaik kita tinggalkan. So di sini Nabi yang perintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Maka tadi jelas ya, di sini bila Nabi kata tinggalkan apa yang membimbangkan ataupun apa yang buat kamu tak yakin ataupun tak sure, bermakna tinggalkan perkara yang syubhat. Okey, so di sini kita ada poin yang pertama ni, iaitu meninggalkan hal yang syubhat tadi, menjadikan kita seorang Muslim, seorang Muslimah yang memiliki sikap wara'. Wara' bermakna kita berhati-hati. Kerana ingat ya tadi, kita tidak mahu termasuk pada hal yang haram. Kerana ianya syubhat. Mereka yang meninggalkan hal yang syubhat tadi bermakna dia meletakkan sikap wara' pada diri dia. Ini termasuk dah dalam semua isu kehidupan kita. Mungkin kita ada masalah dalam hal yang ibadah, muamalah, kan, munakahat dan seluruh bab-bab hukum yang lainnya, dan berpegang pada hal yang halal itu lebih baik dalam semua perkara. Okay? Dan inilah yang menjadikan kita seorang Muslim dan Muslimah yang mengaplikasikan sikap wara' dalam diri kita, iaitu kita berwaspada, kita berhati-hati. Kenapa kita meletakkan sikap itu? Kerana kita tidak mahu terjebak ataupun menjerumuskan diri kita dalam hal-hal yang haram. Okey, jadi bila kita dah tinggalkan perkara syubhat tadi, kan, makanya di sini kita memilih perkara yang halal. Okey, bila kita memilih perkara yang halal, di kalangan para ulama hadis menyebutkan begini. Orang yang dia menempatkan diri dia pada hal yang halal, dia tinggalkan perkara syubhat tadi, lalu dia meletakkan diri dia dalam hal yang halal, bermakna dia memutuskan bisikan syaitan. Okey, dia memutuskan bisikan syaitan. Dia macam gini, kalau kita meletakkan diri kita pada isu yang samar-samar tadi. Saya ambil contoh macam ini ya. Kadang-kadang kita nampak satu makanan, kan, senanglah halal haram ni kalau rujuk pada hal makanan tu lebih mudah lah ya.
kita tak pasti makanan ni halal atau haram. Kan kita pun fikir, ni nak makan ke tidak Kita tengok ramai orang beratur kan dekat kedai tu, tapi kita tak nampak sijil halal. Kita pun tengok yang jualnya pun bukan Muslim, ataupun kedai itu bukan dimiliki oleh pemilik Muslim kan. Kita pun fikir ini halal ke tak. Tapi ramai orang Melayu beratur macam gitu kan. Kita rasa ramai pula orang Melayu beraturnya, ini halal ke tak ni. Kita fikir, kita pun check kan directory kan, ada halal directory di website kan. Kita check, tak ada pun dekat ni tersenarai di dalam senarai itu kan sebagai kedai makanan ini adalah kedai makanan yang halal. Jadi kita ragu-ragu kan di situ kan, kita jadi was-was ke, kita ragu-ragu, kita bimbang ni kalau makan takut haram. Tapi kalau tak makan macam sedap tengok. Tapi lepas tu ramai pula orang yang beratur ni tantang halal. Kita lihat begitu kan. Kemudian kita pun kata, ini nak makan ke tak? Saya tanya, sila jawab dekat situ, nak makan ke tak? Siapa nak jawab? Kalau Kak Som, nak makan ke tak Kak Som? Ataupun Kak Noh? Bunga bunga masuk kat sini. Okey, bunga. Nak makan ke tak ni? Kalau sekiranya kita ni tak pasti halal ke tidak. Kalau tanya ustazah, saya pastilah tidak. Saya pasti akan tinggalkan. Kerana satu macam ni dia memanglah kita selalunya macam ni. Bila ada pernah satu hari kawan saya tanya, Kak Kina, dia panggil saya Kak Kina Kak Kina makan tak kedai yang tak ada halal ni? Tapi dia halal lah. Dia kita tahu ingredient semua kan. Satu perkara yang saya beritahu kepada teman saya kata, dia tak ada masalah sebenarnya kalau nak makan. Cuma kalau kita sebagai asatizah contoh kan, kalau orang nampak Ustazah Sakina yang duduk dekat kedai itu, saya bimbang ia menjadi dalil. Okey, saya bimbang ia menjadi sesuatu yang orang kata, Ustazah Sakina pun duduk makan, takkanlah haram. Tapi itu bagi kita kan, kita bimbang ia jadi sedemikian. Ataupun mungkin orang ambil gambar kita kan, tengok Ustazah Sakina makan dekat kedai ni, lalu dia pun up lah gambar kita mungkin di IG story dia ataupun Facebook dia kan, untuk membuktikan kehalalan kedai tersebut. Saya kata gitulah pada teman saya, lebih baik jauhi. Lebih baik saya tak duduk di kedai yang sedemikian. Kerana bimbanglah disalahertikan oleh masyarakat. Itu hal yang kedua lah yang saya fikirkan, di samping ianya adalah perkara yang saya tak pasti adakah betul itu halal ataupun haram. Baik, jadi dia sebenarnya macam ini tahu. Kalau kita tinggalkan, dia akan jadi hal yang lebih baik. Kerana syaitan ni, dia akan buat kita terus ada rasa tak bersalah tau. Ini kerja syaitan biasa macam tu. Kita kalau dah duduk dekat kedai begini ataupun lalu kita makan kan, dia akan kata, tengok, kalau kedai macam ini, kau boleh duduk makan tanpa rasa bersalah, nanti try lah kedai lain. Ini bisikan syaitan ni jahat tau. So kita kena tinggalkan. Nanti next kau try kedai itu pula. Next kau try kedai itu pula. Tak ada apa-apa pun. Sebab itu, di kalangan para ulama kata, bila kita ini memilih perkara halal, kita akan memutuskan bisikan syaitan itu tadi. Syaitan, alamak dia ni, orang dah baru aku nak bisik dia untuk berikan dia rasa yakin makan benda yang haram tu kan tadi kan. Dia dah tinggalkan. Maknanya kita dah berjaya memutuskan bisikan-bisikan dia. Kemudian, kalau kita pilih yang halal ataupun kita tinggalkan perkara syubhat itu tadi, tak rugi pun. Kan? Betul tak? Tak rugi. Kerana apa? Ada banyak lagi makanan halal yang boleh kita makan. Dan itu lebih memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Jangan lupa pada perbincangan kita di bulan lepas, kita ada bincangkan tentang antara syarat untuk dikabulkan doa ialah kita makan makanan yang halal. Apa yang kita consume
yang kita letakkan, yang kita alirkan ataupun yang kita jadikan darah daging kita ini, ia perlu daripada sumber yang halal. Justru bila kita menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang memilih hal yang halal itu tadi, lalu kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut, ianya memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Bukan sahaja daripada sudut dunianya, tetapi daripada sudut akhiratnya. Okey, saya harap hal itu jelas ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada perbincangan yang kedua pada malam ini. Bila kita meninggalkan perkara yang syubhat, okay, mungkin di situ ataupun hal-hal yang meragukan kita, hal-hal yang buat kita rasa tak pasti adakah ianya halal ataupun haram, sah ke tak sah contohnya kan, selain daripada hal halal dan haram itu tadi. Baik, ada kaedah yang digariskan oleh para ulama tentang isu ini. Sebab kadang-kadang kita ada keraguan. Keraguan kita pula berlawanan dengan keyakinan dalam sesuatu isu. Lalu kita ada dua di sini kaedah. Pertama, jika keraguan kita berlawanan dengan keyakinan. Okey, kalau kita ada keraguan yang berlawanan dengan keyakinan-keyakinan kita, maka di sini kita pilihlah hal yang yakin. Antara yang kita tak yakin dengan yang kita yakin, of course kita akan pilih yang lebih meyakinkan kita. Jadi kaedah yang pertama ni pegang ia baik-baik. Maka di situ contoh, kita kata, saya beri contoh begini. Kita tadi dah ambil wuduk, okey? Contoh begitu. Dah ambil wuduk, kita yakin, kita confident, tadi yes, ambil wuduk. Kemudian tengah-tengah jalan nak solat ni, kita kata, batal ke tak wuduk? Macam tu kan. Dia kata, batal ke tak wuduk? Macam Tanta takut terbuang angin. Macam tu kan. Takut tadi ketawa-ketawa dengan member masa nak jalan tadi dekat saf tu, tiba-tiba, Tanta aku terbuang angin. Kita rasa tak confident kat situ kan. Tapi yakin tak tadi ambil wuduk? Kita yakin kita ambil wuduk. Baik, di kalangan para ulama, bila kita ada dalam situasi yang sedemikian, mereka kata apa? Pilihlah yang kita yakin, iaitu kita dah ambil wuduk itu tadi, wuduk itu sah dan ia belum batal. Kerana apa? Kita tidak ada sesuatu yang meyakinkan kita untuk membuktikan bahawa kita dah batal wuduk. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengingatkan kepada kita berkenaan dengan wuduk tadi. Nabi kata apa? Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Jika salah seorang di kalangan kalian, mereka ataupun dia ini merasakan sesuatu dalam perutnya. Sebab kadang-kadang kita dah ambil wuduk tapi mungkin perut kita rasa macam bunyi, kan mula sikit kerak ya. Kita pun risau, ini nak buang air ke, nak buang angin ke. Kita pun risau gitu kan. Ini macam mana kan, tadi keluar angin ke tak sebab bunyi perut kita. Kita rasa begitu. Nabi kata dia rasa sesuatu pada perut dia. Fa ashkala alaih. Jadi dia ada rasa ragu-ragu. Batal ke tak? Macam tu kan? Lalu Nabi kata apa? Fa ashkala alaihi akhraja am la. Maksudnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu ataupun tidak. Nabi kata, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Maksudnya, maka janganlah membatalkan solatnya. Itu maksudnya jangan keluar daripada masjid. Maksudnya janganlah membatalkan solatnya ataupun janganlah dia membatalkan niatnya untuk solat kan, sehingga dia mendengar ada suara atau mencium baunya. Maknanya, kita ni kalau kita nak pastikan dah keluar angin ke tak keluar angin kan, dia mesti dengan keyakinan sama ada kita dengar bunyinya. Okey? Tapi kenapa Nabi gunakan dua? Sebab bab angin ni ada orang dia tak bunyi anginnya. Okey? Dia senyap-senyap aja. Tiba-tiba je semerbak bau. Kan tiba-tiba bilik tu bau. Ni siapa buat hal pula ni? Dia tak bunyi. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Dia jangan batalkan solat dia. Ataupun jangan dia batalkan niat dia untuk solat. Melainkan setelah dia dengar ataupun dia mencium baunya. Kadang-kadang tak dengar bukan, tapi kita bau.
Kalau kita bau maknanya kita confident. Lah buang angin lah begitu kan. Kalau kadang-kadang dia senyap, dia macam mana pula? Tapi sosok ada orang dia tak bunyi. Lepas tu dia tak bau juga. Macam mana? Tapi dia yakin keluarkan. Dia rasa keluarkan. Kalau kita yakin memang keluar angin walaupun tak bunyi, walaupun tak bau, di situ sudah ada keyakinannya, barulah kita kata batal wuduk orang tersebut. Okey, batal wuduk orang tersebut. Daripada hadis ini yang baru saya bacakan itu tadi berkenaan wuduk batal ataupun tidak, Nabi meletakkan diri kita dalam keadaan yang mana yakin. Bila yakin wuduk itu batal, maka batallah. Tapi kalau tak yakin, hanya sekadar ragu-ragu, pilihlah keyakinan itu tadi. Kan? Dia sekadar ragu-ragu, pilihlah keyakinan. Maknanya keyakinannya apa? Wuduk itu saya dah ambil. Itu maksud keyakinannya. Pergi kepada hal yang kita yakin. Okey? Contoh yang lain saya berikan di sini. Kita solat. Kemudian kita tak ingat ini rakaat ketiga ke keempat ya. Kadang-kadang gitu kan, kita ragu-ragu kan, dah solat-solat ni ini rakaat 3, rakaat 4 alamak, tak ingat pula kan. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ingatkan kepada kita, idza syakka, maknanya jika kalian ragu. Nabi menggunakan ungkapan kata syakka. Syakka bermakna kamu ragu. Idza syakka ahadukum fi salati, dalam solatnya, falyataharras shawaba. Okey, dia ragu. Sekarang Nabi kata maka pilihlah apa yang dia yakin. So, bila kita ragu tadi, 3 ke 4, kita pilih mana yang kita yakin? 3. Saya yakin 3. Yes, ambil yang 3 itu. Saya yakin 4. Yes, ambil yang 4. Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okay, pilihlah yang meyakinkan, falyutimma alaihi, maka hendaklah dia selesaikan salatnya. Thummal yasjudu sajdatain, tapi jangan lupa dalam keadaan kita ragu dalam solat itu tadi, Nabi SAW walaupun Nabi kata pilihlah yang meyakinkan, kalau kita yakin kita solat 3 rakaat, tadi baru 3 rakaat, rakaat yang ketiga kita dah pilih itu kan, kita selesaikan solatnya, maknanya naik rakaat yang keempat, beri salam. Jangan lupa selepas beri salam itu Nabi kata apa? Summal yasjud sajdataini, sujud sahwi. Okey, 2 sujud sajdataini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. So di situ pilih yang kita yakin kaedahnya. Baik, kita pergi kepada kaedah yang kedua. Namun ketika kita ini buat perkara yang syubhat, tadi, ini balik pada yang first tadi, yang pertama tadi yang saya jelaskan. Nabi perintahkan kita tinggalkan perkara yang syubhat. Namun mungkin dalam keadaan kita memilih antara sama ada ia halal ataupun haram. Kita mungkin ada kata, okey saya yakin Ustazah, walaupun benda tu samar-samar tapi saya yakin ianya halal. Namun dalam keadaan kita tiba-tiba kita dah memilih untuk melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba kita dapat tahu hal itu haram rupanya. Maka di sini kaedahnya hentikan perbuatan itu. Contoh, mungkin kita dah makan kan tadi kan. Janganlah pula ya bila dah tahu kan, oh perkara itu haram makanan tu haram rupanya, tinggalkan. Okey, jangan kita pun main syok makan. Nanti pergi lagi makan kan. Tak apalah meragukan, pilih je tengah-tengah macam gitu kan. Tak boleh. Kalau kita dah tahu, dah ada kajiannya ataupun dah ada pengakuannya, dah kita nampak keyakinan di situ, hal itu adalah perkara yang haram, tinggalkan. Jadi ini kaedahnya ya, tinggalkan, senang saja. Tak payah lagi lah kita sibuk-sibuk lagi. Halal ke haram tapi dah makan. Halal ke haram tapi dah terbuat. Kita selalu macam gitu. Benda tak ada isu jadi isu ya. Senang aja. Kalau kita dah tahu perkara itu haram, dah tahu perkara itu tak boleh buat, tinggalkan. Okey, so ini kaedah kita yang kedua tadi, berhenti melakukan. Baik, seterusnya kita masuk kepada pengajaran kita pada malam ini. Simple ya hadisnya. Okey, pengajaran kita pada malam ini ada 3 pengajaran yang ingin saya bawakan tentang hadis kita yang ke-11. Pertama, satu hal yang pasti tentang agama kita ini ya. Agama ini terbina di atas keyakinan, ia bukan keraguan.
kita mengucap 2 kalimah syahadah contohnya. Kenapa kita mengucapkan 2 kalimah syahadah? Kerana kita yakin Allah itu Maha Esa. Tidak ada yang selainnya. Kita confident, tak ada keraguan. Kita solat contohnya, kan? Solat 3 rakaat. Kenapa kita solat 3 rakaat? Kenapa tak solat 2 rakaat? Kita yakin memang itu yang diajarkan dalam agama kita. Tidak ada keraguan pada hal tersebut. Jelas. Kita melaksanakannya 3 rakaat kerana itulah yang ada pada Al-Quran, yang ada pada hadis Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW, tunjukkan oleh Nabi kepada kita. Yakin, confident. Hal-hal ini semuanya tentang akidah, tentang ibadah, hatta tentang pernikahan sekalipun. Ya, kita yakin. Kenapa kita kahwin dengan orang lelaki kalau kita perempuan lah ya? Kalau kita lelaki, kenapa kita kahwin dengan orang perempuan? Sebab itulah yang ada dalam agama kita. Confident. Kita tak sama-sama tau kat situ. Kita tak kata, kenapa aku tak kahwin perempuan dengan perempuan ni? Kenapa tak kata gitu? Kerana agama kita menunjukkan sesuatu hal yang pasti. Terkandung ia dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jelas menunjukkan kepada kita. Agama kita, base-nya, dasarnya kuat. Kita yakin dengan hal itu. Tidak ada sebarang hal yang samar. Jika, saya menggunakan ungkapan kata jika. Jika ada pun isu yang samar-samar, kebiasaannya di kalangan para ulama kita akan memastikan hal itu ada jalan keluar berdasarkan juga teks-teks agama kita. Dan kita berpandukan kepada apa yang pasti setelah ia menjadi yang dikaji itu tadi. Okey? Yang pertama. Yang kedua, pengajaran kita pada malam ini. Jadi 1, 2. Berpegang dengan keyakinan adalah penyelesaian kepada kemelut kehidupan. Dalam hidup, kita biasanya ada isu, ada masalah. Tetap tidak ada di kalangan kita yang terlepas daripada masalah. Kadang-kadang kita rasa sukar untuk memuktamadkan sebuah keputusan. Dan kadang-kala kita rasa ragu, betul ke apa yang kita buat? Di sini, bila kita baca hadis ini, jelas. Nabi memberikan kepada kita dengan satu kaedah. Apapun isu dalam hidup kita, kemelut dalam hidup kita ini, tinggalkan hal yang meragukan kita. Pilihlah hal yang buat kita rasa yakin. Tetapi penting juga untuk saya ingatkan, keyakinan kita ia bukan hanya sekadar kita rasa dalam hati kita, yes, I'm confident, this is perkara yang benar. Ia bukan begitu. Tetapi kebenaran dalam agama ataupun kebenaran dalam isu-isu dalam hidup kita ini, dia pasti perlu ada sandarannya. Ya, kenapa saya yakin ini benar? Kerana Al-Quran kata begini. Sebab bimbang. Kalau kita hanya menjadikan ini, hadis ini sebagai sandaran kita, kan? Hal-hal yang kita confident walaupun ia salah, kita akan ambil. Justru sebelum kita meletakkan keyakinan kepada perkara-perkara yang kita nak yakinkan itu, di mana sandarannya dalam agama, itu yang perlu kita lihat terlebih dahulu. Okey, kita ada isu dalam hidup kita untuk menentukan contoh tadi halal ataupun haram, apakah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ataupun di kalangan para ulama muktabar berkenaan dengan isu tersebut. Bila kita dah yakin tentang hal itu, maka pilihlah apa yang kita yakin bersandarkan teks-teks agama kita dan juga pendapat yang telah dibincangkan oleh para ulama. Okey, baik. Seterusnya kita ada yang ketiga di sini. Dalam hidup kita inginkan ketenangan jiwa, ketenteraman dalam hati kita, kan? Baik. Sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang menenangkan ianya diperoleh dengan meninggalkan hal-hal yang meragukan. Sebab itu, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, innas sidqa tuma'ninatun. Kebenaran itu adalah hal yang menenangkan kita, kejujuran. Dan biasanya, ya jemaah, kebenaran dan kejujuran hal yang yakin dalam hidup.
Jadi bila kita memilih perkara yang meyakinkan kita, itulah yang akan membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Namun, jika kita memilih hal yang syubhat contohnya, ataupun kita memilih perkara-perkara yang haram untuk dijadikan sebagai antara lifestyle kita, gaya hidup kita ataupun cara hidup kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini, ianya boleh membawa kita kepada ketidakketenangan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Kerana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wa innal kadhiba ribatun, sesungguhnya yang bohong itu ianya akan bawa kita kepada hal yang membimbangkan. Kita tak tenang kalau kita banyak memilih ataupun kita lebih cenderung memilih tentang hal-hal yang meragukan. Contohnya hal-hal yang mengandungi pembohongan, hal-hal yang mengandungi keraguan itu tadi, kan? Kalau kita lebih cenderung untuk memilih perkara dusta, memilih perkara yang ragu, yang kita sendiri tak confident, yang kita tak yakin, kan? Kita akan setiap hari dihantui dengan perkara yang tidak mendatangkan ketenangan pada jiwa kita. Kerana kita akan asyik mempersoalkan, okey ke tak benda ni? Halal ke tidak? Itu saja yang akan menjadi pertikaian dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi SAW ingatkan tadi, pilihlah hal yang tidak meragukan. Tinggalkan, lalu kita pergi kepada hal yang tidak meragukan, itulah yang akan membawa kita kepada ketenangan. Dan ketenangan ini dia akan kita dapati bukan hanya di dunia, tetapi kita akan peroleh ia di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu pada sesi yang akan datang di bulan hadapan untuk hadis kita yang ke-12. Saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.